mana dalam tugasan 1, cikgu akan bagi ada sedikit penambahbaikan tentang pemilihan jenis perniagaan yang cikgu dah bagi minggu lepas. And then lepas tu kita akan tengok ringkasan eksekutif. Yang ni nanti cikgu akan bagi soft copy kepada kamu. Okey, so kita teruslah, jangan buang masa. Okey, kita terus kepada soalan kerja projek. Okey, untuk soalan kerja projek ni, sekali lagi cikgu nak ulang, siapa yang belum ada soalan, tolong print out ataupun tolong ambil di sekolah. Sebab apa? Sebab setiap kali penerangan kerja khusus yang akan cikgu buat, cikgu akan merujuk kepada soalan kerja khusus. Maknanya kamu mesti ada soalan depan kamu. Kalau kamu tak ada soalan, kamulah yang rugi terkapai-kapai. Apa yang cikgu bagi tahu kamu tak faham. Okey, kita terus kepada penghantaran barang. Okey, tempoh hari cikgu dah bagi penerangan berkaitan dengan penghantaran barang. Cuma dekat sini cikgu nak bagi penerangan tambahan sikit berkaitan dengan penghantaran barang. Boleh dengar suara cikgu ni? Boleh. Habis cikgu jadi was-was, cakap seorang lagi. Okey. So untuk penghantaran barangan, tempoh hari cikgu bagi tahu kamu hanya cover area Miri sahaja. Okay, so maknanya perniagaan kamu tu adalah di dalam skop area Miri sahaja. Tapi tak bermakna pelanggan mereka tak boleh hantar barang keluar daripada Miri. Kamu boleh ambil barang yang mana pelanggan dia nak hantar barang tu keluar daripada Miri. Kamu boleh ambil. Tapi kamu hanya perkhidmatan yang kamu tawarkan adalah fokus kepada Miri sahaja. So macam mana barang tu nak sampai cikgu? Barang tu kita nak hantar dekat Bintulu contoh. Ataupun barang tu nak hantar dekat Kuching cikgu. Kita skop kita Miri je. Ataupun barang tu nak dihantar ke Semenanjung. So macam mana nak buat? Okay, so maknanya kamu akan ada usaha sama. Apakah yang dimaksudkan dengan usaha sama? Usaha sama maknanya kamu akan kamu akan mencari rakan niaga. Rakan niaga tu adalah perniagaan lain yang mana perniagaan tersebut dia juga membuat perkhidmatan penghantaran barang. Kamu buat rakan niaga, usaha sama dengan perniagaan lain. Contohnya seperti JNT, Pos Laju, ABX dan sebagainya lah. Maknanya dekat sini, katakan pelanggan ni dia nak hantar barang dekat Kuching. So kamu pergi ambil barang yang pelanggan nak hantar tu di rumah pelanggan. And then daripada rumah pelanggan, kamu pergi hantar dekat pejabat JNT. So maknanya dari rumah pelanggan sehingga pejabat JNT, itulah skop perniagaan kamu. Itulah yang charge yang akan kamu kenakan. So nanti barang yang dah dihantar dekat JNT ni, nanti JNT sendirilah yang akan urus. Itu bukan lagi urusan perniagaan kamu. Boleh faham tak apa yang dimaksudkan dengan usaha sama ataupun rakan niaga? Guys? Boleh faham tak? Boleh faham cikgu? Faham. Boleh. Bila cikgu tanya, kita jawab jangan diam. Sebab cikgu tanya tu bukan sekadar tanya, cikgu tanya nak pastikan cikgu masih dalam coverage. So, okay. So maknanya cikgu harap kamu faham apa yang dimaksudkan dengan usaha sama. Okay. Usaha sama, rakan niaga Okay, rakan niaga dia jangan confuse rakan niaga dia tak rakan niaga itulah usaha sama. Perniagaan lain, perniagaan orang lain, tapi mereka buat perniagaan yang hampir sama dengan perniagaan kamu. Contoh kalau penghantaran barang. So maknanya itu rakan niaga. Tapi rakan kongsi adalah orang yang sama-sama menyimpan modal untuk membangunkan perniagaan. Dengan kata lain lah, rakan kongsi ni contohlah dengan dia tu sama-sama duduk Miri dengan kamu lah, itu rakan kongsi contoh. Usaha sama ni contoh TNT, Pos Laju dan sebagainya. Mereka mungkin ada di mereka cover di area yang
area ataupun kawasan yang kamu tak cover. Kita harap tak ada masalah untuk usaha sama. Okey, dan ini. Apa yang membuat penghantaran barang, kamu boleh jadikan perniagaan motorik ini sebagai contoh perniagaan untuk kamu bukan contoh perniagaan, contoh perniagaan untuk kamu buat desain. Sebab ada sedikit yang mana dia hanya cover area Johor sahaja. Tak tahu sebab tak ada di seluruh Malaysia. Maka kita cover samalah dengan perniagaan kamu, punya cover ini sahaja. Itulah persamaan antara perniagaan yang akan kamu hasilkan dengan perniagaan motorik. Macam mana perniagaan ini adalah perniagaan yang boleh ditawarkan oleh barang. Di perniagaan yang ditawarkan ini itu saja. Boleh tambah lagi yang bersusah. Kalau tak ada, pakai saja cadangan yang cikgu bagi ni pun tak ada masalah. Jadi perniagaan di sini yang pertama penghantaran biasa, yang kedua penghantaran ekspres, yang ketiga penghantaran pada hari yang sama. Okey. Penghantaran ekspres dengan pada hari yang sama. Okey. Sebab kamu cover area Miri sahaja, faham sendiri dah Miri besar mana sangat kan? So maknanya kamu boleh buat penghantaran pada hari yang sama. Contoh katakan syarikat A dia nak hantar dokumen dekat syarikat B. Syarikat A tempat dia di Lopeng. Syarikat B tempat dia di Tanjung Lubang. So dia gunakan syarikat kamu untuk hantar dokumen tersebut ke syarikat B. Itulah yang dimaksudkan penghantaran pada hari yang sama. Kamu boleh hantar terus dokumen itu sampai hari yang sama. Manakala ekspres ni pula, kamu sendiri pun faham push ekspres macam mana, push biasa macam mana. So kamu boleh tengok sini lah. So cikgu bagi contoh penghantaran biasa, harga lebih murah, melibatkan penghantaran di luar kawasan Miri. Macam tadilah cikgu bagi tahu pelanggan dia nak hantar barang dekat Bintulu. So kamu ambil barang di rumah pelanggan and then kamu dropkan barang itu di pejabat JNT contoh katakan. So daripada rumah pelanggan hingga pejabat JNT, itulah perkhidmatan perniagaan syarikat kamu. Daripada JNT nak hantar ke rumah pelanggan, itu adalah hal JNT. Kamu dah tak terlibat sudah. So maknanya sini kalau dia melibatkan kawasan luar Miri, perlu kepada rakan niaga. Situlah rakan niaga siapa? Contoh JNT, Pos Laju, GDEX, Citylink dan sebagainya lah yang seangkatan dengannya. Okey, seterusnya penghantaran ekspres. Penghantaran ekspres ni harga dia lebih mahal sikit. Sebab apa? Sebab mungkin dia lebih laju daripada penghantaran biasa. Mungkin penghantaran biasa dia mengambil masa 4 ke 5 hari. Penghantaran ekspres dia mungkin ambil masa 2 ke 3 hari. Itulah yang dimaksudkan. Dan dia boleh buat penghantaran biasa dalam kawasan Miri ataupun di luar kawasan Miri. Samalah kalau di luar kawasan Miri, perlukan kepada rakan niaga. Sebab apa? Sebab kamu hanya berjalan di area Miri saja. Kamu tak keluar pun daripada Miri. Itulah yang dimaksudkan dengan skop perniagaan kamu itu area Miri saja. Okay, so penghantaran pada hari yang sama ni tak perlu usaha sama rakan niaga lah. Sebab apa? Sebab memang kamu boleh delivery sendiri. Okay, so mungkin kamu boleh letak harga dia pun lebih mahal sikit lah berbanding dengan yang ini, penghantaran dalam kawasan ini.
Okey, lagi satu. Bila kamu nak menetapkan harga tu agak-agak lah. Janganlah sebab nak hantar surat sekeping je harganya RM50. Siapa nak guna perkhidmatan kamu? So pandai-pandailah kamu adjust yang tu. Jangan risau yang tu nanti cikgu, insyaAllah kalau tak ada arah, cikgu akan cuba guide kamu one by one, step by step. Okey guys, sampai sini ada masalah? Kalau cikgu tanya sila jawab, okey? Supaya kita tahu kita semua masih dalam line yang sama. Okey, seterusnya laju sikit sebab bukan yang ni kita nak bincang dengan kamu kan. Kita nak bincang kesan eksekutif. Cuma sebab ada penambahbaikan kita terpaksa betul. Okey, seterusnya membersih dan mencuci. Ini pun sama Cikgu dah bagi penerangan berkaitan dengan skop membersih dan mencuci. Cuma selepas bincangan cikgu dengan redaksi kawasan. Kalau sebelum ini, cikgu bagi kamu untuk membersih dan mencuci, dia hanya menumpukan pada satu aktiviti perkhidmatan utama saja. Kalau kamu masih ingat, kata kalau kamu pilih cuci sofa je. Tak boleh cuci lain. Kalau kamu pilih cuci lantai je. Tak boleh lagi cuci langsir. Okey, inilah pembetulan yang cikgu nak buat. Okey. Okey, ini contoh perkhidmatan yang boleh ditawarkan. Sesiapa yang memilih jenis perkhidmatan berkaitan dengan cleaning service, kamu ini adalah contoh-contoh perkhidmatan yang kamu boleh tawarkan. Ini adalah cadangan cikgu. Kalau kamu ada idea lain, tulis dia, jangan takut. Cikgu tak semestinya cikgu akan reject. Tengok kalau bersesuaian, kalau masih lagi dalam skop perkhidmatan pembersihan, benda boleh terima, cikgu terima. Ini cadangan saja. Cadangan bagi pelajar yang tak ada idea ataupun nak membantu kamu menghasilkan idea yang lebih baik. Okey, jenis perkhidmatan dekat sini adalah pembersihan ruangan pejabat atau kediaman. Okay, skop dan tugasan ni, yang ini maknanya bila dia bersih pejabat, dia bukan hanya cuci lantai je. Dia mungkin boleh cuci karpet, tingkap dan sebagainya. Okey, harga boleh ditentukan mengikut jam ataupun hari ataupun minggu ataupun bulan. Ini terpulang kepada pelajar lah, tak semestinya wajib semua ikut jam. Mungkin pelajar A ikut jam, pelajar B ikut hari, pelajar C ikut minggu, pelajar B ikut bulan. Cuma untuk bahagian yang hari, minggu dan bulan ni biasanya perkhidmatan itu dibuat secara kontrak. Maknanya kamu bukan buat sekali saja perkhidmatan ataupun dengan syarikat ataupun pelanggan terbabit. Dan kebiasaannya, kalau kamu tak bukan untuk minggu ke, contoh biasanya kamu akan fokus kepada ruangan pejabat lah. Kalau kediaman ni takkan setiap bulan ataupun takkan setiap minggu, tapi terpulang orang kaya, tak ada masalah untuk orang kaya kalau dia malas nak cuci sendiri rumah dia. Okey, so ini ikut kesesuaian. Okey, seterusnya pembersihan landscape. Kalau kamu pilih potong rumput je, tak boleh benda lain. Okey, setelah dibuat perbincangan dengan pentaksir, okey, so ada sedikit pembetulan lah. Maknanya kamu boleh menyediakan perkhidmatan berkaitan dengan landscape. Dalam perkhidmatan landscape tu, kamu sediakanlah yang landscape tu dia merangkumi apa? Mungkin potong rumput. Tengok kepada kesesuaian kehendak pelanggan lah. Contoh katakan pelanggan A, rumah dia ada rumput panjang. So rumah pelanggan B, rumput dia tak banyak tapi dia ada semak samul. So kamu mencantas dan sebagainya lah. Kamu buat skop yang bersesuaian dengan pembersihan landscape. Okey, harga boleh ditentukan sama juga ikut jam, hari, minggu ataupun bulan. Ini adalah pilihan pelajar Itu hanya bagi idea. Okey, dan seterusnya selain daripada dua ni, kamu juga boleh buat penembangan pokok. Perkhidmatan penembangan pokok juga dia termasuk dalam perkhidmatan cleaning service lah. Okay, tentu pokok. Kamu boleh tentukan harga mengikut saiz pokok. Contoh, kalau pokok dia kecil, 50 hingga 150 cm diameter. D ni diameter badan tu diameter tu kamu dah belajar max kan? Jari diameter. So kalau pokok kecil
mungkin kamu boleh letak rate antara 200 hingga 300. Kalau pokok sederhana besar, 151 hingga 300 diameter. 300 itu 50. Kalau yang besar 460 ke atas. Tengoklah sama mana pokok tu. Okay guys, ada masalah tak untuk yang klinis tu? Ada Okay, good. Okay, seterusnya kita pergi kepada urutan refleksologi. Yang untuk refleksologi ni, cikgu ada tengok ada pelajar nak menjual produk yang cakap tak digalak, tak larang. Tak ada masalah, boleh. Cuma kamu mesti standby lah bila kamu buat perniagaan menjual produk ni, kamu mesti ada sediakan satu lagi list, bukan list, maknanya satu lagi tugas. Kalau orang tak jual produk, dia tak buat tugasan tu. Tapi kalau kamu buat jual produk, kamu mesti buat satu lagi tugasan. Dan kamu listkan punya bahan, kos-kos bahan, kos-kos dalam berkaitan produk yang kamu jual tu. Okey. Dan satu lagi benda yang cikgu nak bagi tahu kamu, cikgu dah share dalam grup sama ada kamu pilih perniagaan pilihan tunggal atau perkongsian. Seperti yang cikgu bagi tahu pada awal taklimat setiap hari, cikgu syorkan kamu pilih milikan tunggal. Sebab apa? Sebab milikan tunggal dia punya kewangan dia tak complicated berbanding dengan milikan perniagaan. Tapi dia lebih complicated. Okey. Kita tengok terus kepada perkhidmatan yang boleh ditawarkan oleh sekiranya siapa pelajar yang nak ambil urutan refleksologi. Okey, dan tempoh hari cikgu kata urutan tapak kaki ini adalah perkhidmatan utama. Yang ini yes, wajib. Wajib ada. Okey, dan ada urutan-urutan sampingan. Kalau kamu masih ingat, itu ada beritahu urutan satu badan tak boleh. Okey, tapi bila cikgu tanya balik pentaksir kata boleh. So tak ada masalah lah. Selain daripada urutan tapak kaki, yang bukan tapak kaki. Okey, urutan tapak kaki, kamu boleh buat urutan sampingan seperti urutan seluruh badan, urutan stres, urutan muka atau wajah, urutan betis, urutan selepas bersalin ataupun sauna. Hari tu cikgu kata sauna tak boleh Cuma dalam konsep sini, dalam konsep yang sekarang ni, sauna yang dimaksudkan sini adalah kamu bawa bekas sauna tu dekat rumah pelanggan. Maknanya kamu bukan buat sauna tu dekat kedai kamu. Kan, kalau kamu tanya Pakcik Google, ada bekas sauna tu. Yang banyak dia macam betul petak skin park tu, yang orang duduk dalam tu. So maknanya kamu bawa bekas tu pergi ke rumah pelanggan. So maknanya kamu boleh buat perkhidmatan sauna dekat rumah pelanggan. Tak ada masalah boleh. Okey, dan untuk perkhidmatan ini terpulang kepada pelajar sama ada kamu nak buat perkhidmatan ni, kamu listkan harga untuk setiap satu perkhidmatan ataupun kamu nak bagi nampak eksklusif lah saya punya perniagaan, barulah hebat, barulah orang nampak wah gah. So kamu nak buat dalam bentuk package pun tak ada masalah. Okay, harga boleh ditentukan mengikut minit. Sama ada kalau contoh katakan kalau kamu bagi harga dalam bentuk list macam ni, urut tapak kaki. Contoh RM20, harga dia RM25. Agak-agaklah urut tapak kaki, jangan pula kamu letak RM250 So pastikan harga ni kamu cuba tanya harga yang sesuai ikut situasi dan keadaan pasaran semasa Jangan main letak harga. Kita boleh letak je harga berapa, agak-agaklah untuk tapak kaki sampai 250. Siapa nak perniagaan kamu? Okey Harga yang boleh ditentukan sama ada kamu nak tentukan untuk tapak kaki 20 minit RM20. Urutan seluruh badan ni 30 minit. So yang ni RM80 contoh. Itulah kalau kamu nak buat dalam bentuk macam tu. Nanti kalau kamu nak buat dalam bentuk package, contoh kamu letak package dia 5,
package strawberry, package apple contohnya. So dalam package tu kamu listkan siap-siaplah urutan apa yang kamu sediakan. Dan kamu letak terus harga untuk package-package tersebut. Okey. Itulah yang sedikit berkaitan dengan contoh perkhidmatan untuk refleksologi. Okey, ada masalah untuk ini guys? Tak ada juga. Tak ada. Okey, so cikgu terus pergi kepada slide yang ini. Okey, yang ini adalah bahagian daripada